Kembali dari Stadium Hoki MBMB Bukit Serindit, Melaka. Cawangan Maksak Games 2022 acara hoki masuki hari kedua dan perlawanan seterusnya melibatkan kumpulan A di antara Angkatan Tentera Malaysia menentang pasukan Melaka. Melaka telah pun bermain di perlawanan pertama semalam, berjaya menjinakkan pasukan Sabah dengan jaringan 5-1. Maka manakala ATM belum lagi beraksi kerana hanya terdapat 3 pasukan saja dalam kumpulan A, dan tak dapatlah kita melihat ataupun menjangkakan apakah yang akan hadir daripada tim ATM ini. Tapi dengan berbekalkan dengan 5-1 semalam, sudah pasti Melaka menjadi favourite dalam perlawanan ini. Akan dimulakan tidak lama lagi. Kepada penonton-penonton, penyokong-penyokong pasukan Melaka dan juga ATM, jangan ke mana-mana, kita akan bawakan kepada anda sebentar saja nanti aksi kedua pasukan ini untuk mencari 2 pasukan yang bakal bertanding di peringkat kalah mati pada sesi petang ini nanti. Draw ataupun kemenangan sudah pasti akan membawakan Melaka ke peringkat suka akhir, manakala ATM masih lagi berpeluang untuk apa-apa saja keputusan kerana mereka akan menentang Sabah pada perlawanan yang kedua nanti. Good luck Melaka, kata Nur Syadah Hamdan. Masih orang kuat Melaka ni. Begitu juga kata Saiful Bahari, lawan ATM ni last game grouping. Ya betul. Geng-geng Melaka, panggil semua, share kita punya link ni, biar penuh orang Melaka tengok. Kebetulan cawangan ni diadakan di Bukit Serindit, Melaka. Ayuh Melakau, Melakaku, hari ini kita mesti menang, kata Syahrul Aziz, menunjukkan sokongan penuh terhadap pasukan kegemaran. Maka memakai jersey warna hijau, manakala ATM dengan jersey tradisional mereka biru gelap, biru dan juga merah. ATM di bawah kelolaan Ketua Jurulatih Syahairul bin Zulkifli dengan tim manager Muhammad Za'ba bin Sapian, dan Muhammad Razain bin Ramli jersey nombor 18, Muhammad Yazid Yahya jersey nombor 3, Muhammad Yusri Harkam bin Razali jersey nombor 2, Muhammad Izwan bin Rozi jersey nombor 4, Muhammad Sufyan bin Marsum jersey nombor 7, Muhammad Afif Azhar bin Salim jersey nombor 5, Muhammad Azwadi bin Rizwan jersey nombor 9, Muhammad Hafizi Ramli jersey nombor 6, Muhammad Ikhwan bin Ishak jersey nombor 12, manakala nombor 11 Tuan Abdul Walid bin Tuan Aziz jersey nombor 10, Muhammad Faiz bin Ghazali, dan juga nombor 8 Muhammad Izwan bin Muhammad melancarkan serangan pertama mereka ke arah pintu gol Melaka yang dibarisi oleh jersey nombor 9 Mirandi bin Haji Nawawi, nombor 12 Muhammad Faris bin Ismail, nombor 2 Muhammad Syafari bin Kamis, nombor 1 adalah Muhammad Rizwan bin Azmi, nombor 6 Muhammad Irsyad bin Amir, nombor 5 Muhammad Huzairi bin Muhammad Zain, nombor 13 Dedi Ariandi bin Jumaidi, nombor 11 Nur Hamizi bin Omar, nombor 8 Muhammad Rafi bin Dolah, nombor 14 Rama anak lelaki Raja Gopal, nombor 7 Muhammad Rashdan bin Saiful, dan juga nombor 15 Khairul Amri bin Tof Rawai. Dan ATM mendapat shot corner yang pertama. Sudah pasti sedikit merisaukan jurulatih pasukan Melaka, itu saudara Hazlan bin Hamzah dengan tim manager mereka Mazlan bin Muhammad Said. Penalti corner untuk Angkatan Tentera Malaysia yang pertama. Lihat di situ siapakah berada di tengah padang. Kanannya baik, Jutan cuba flick bahagian tengah, dikeluarkan
dengan baik oleh pertahanan pasukan Melaka jersey nombor 6 Muhammad Irsyad bin Amir. Lagi short corner untuk ATM. Mungkin terkena kaki main Melaka sementara tadi. Belakang ke tengah yang bakal dilakukan oleh Mu'afif Azfar bin Salim. Nanti di tengah ialah Izzuan bin Rozi yang bakal melakukan hanjutan di antara dua pemain ini. Tahanan daripada Muhammad Izzuan bin Rozi. Siapakah yang akan buat pukulan ke tengah terus? Main jersey nombor 6 untuk ATM, itu ialah Muhafizi bin Ramli. Tak dimakan oleh pengadil. Pukulan bahaya saya kira. Ataupun mungkin dah terkeluar. Selamat kubu pertahanan Melaka yang saya kira kemenangan 5-1 semalam langsung tidak mencerminkan perlawanan pada pagi ini ataupun perlawanan yang kita saksikan sekarang. Kita lihat keupayaan Angkatan Tentera Malaysia sentiasa saja memberikan saingan dalam bentuk apa saja sukan yang mereka ceburi, seperti bola sepak maupun rugby ataupun badminton. Juga dengan acara-acara dalam dewan. Kini mereka mempertunjukkan kebolehan mereka dalam sukan hoki. Terus saja menguasai permainan dengan speed ataupun pace perlawanan yang begitu laju sekali, tunjukkan fitness level sudah tentu bukan jadi masalah. Pasukan ATM baru mula masuk dalam, mencari kawasan D, mencari rakan di bahagian tengah, terlepas. Lanjutan di bahagian tengah. Sedikit sasar ke sebelah kanan. Saya kira main jaga gol Melaka Muhammad Arizwan bin Azmi sudah pasti dipaksa bekerja keras sepanjang perlawanan ini. Seri sudah cukup untuk bawa Melaka peringkat suku akhir dan mungkin meletakkan mereka di tempat yang selesa atas kemenangan 5-1 ke atas Sabah. Memandangkan jaringan terbesar dalam lawanan sebelum ini ialah 5 gol. Jadi tak tahu jika lawanan kedua mereka menentang Sabah nanti ATM boleh menjaringkan lebih daripada itu, tapi mereka pasti mahukan kemenangan dalam perlawanan ini. Lorongan yang bijak bahagian hujung cuba ditampan oleh larian deras daripada Muhammad Azwadi bin Rizwan, tapi terlebih dah pun terkeluar bola itu. Good luck Melaka, kata Nur Edina Hanisah. Nur Hamizi, selamat menonton bersama-sama kita. Tolak ke belakang Muhammad Irsyad bin Amir, mencari rakan kapten pasukan Mirandi bin Haji Nawawi. Sedikit sia-sia serangan dilakukan, menutup dengan baik sekali pertahanan pasukan ATM. Terus saja mencari pukulan jauh, cari rakan. Top striker untuk ATM jersey nombor 5 ialah Mu'afif Azhar bin Salim. Bahagian tengah, tolak ke tepi itu ialah Dedi Eryadi bin Jumadi. Cari rakan, bijak pemain ini, menolak diri daripada tengah dan juga ke kiri padang. Inilah beliau yang saya masukkan. Akan mudah cuba ditahan oleh pertahanan ATM. Terus melihat rakan di bahagian tengah yang kosong ketika ini, masuk ke dalam berhadapan dengan goalkeeper. Bagaimana? Percaya ditolak keluar oleh Muhammad Irsyad untuk menyelamatkan lagi gawang pintu gol pasukan Melaka. Dengan penuh diberikan oleh penonton-penonton yang datang mengikut SOP yang telah
ditetapkan oleh anjuran perlawanan di bawah Tournament Director Encik Burhan Mustafa. Lihat penjarakan yang baik dilakukan oleh penonton-penonton yang hadir, samping memberikan sokongan penuh laungan-laungan dari penonton-penonton Melaka sebenarnya yang ramai datang untuk melihat perlawanan pada hari ini. Dengan venue di Bukit Serindit ini menjadi venue penting sebenarnya untuk penonton-penonton ataupun orang-orang tempatan yang tinggal berhampiran dengan kawasan ini. Ada satu venue yang famous, stadium hoki ini di Bukit Serindit. Peluang untuk ATM berdepan dengan pintu gol, bagaimana? Masih tidak dibenarkan. Terkena kaki main ATM. Bermati-matian Muhammad Rizwan bin Azmi menyelamatkan pintu golnya. Mungkin menjadi wira kepada pasukan ini jika berlakunya draw 0-0 di antara kedua pasukan ini. Terbang ke sana sini, tidak mempedulikan tentang dirinya, asalkan dapat mempertahankan pintu gol dari devolusi oleh serangan-serangan ATM yang datang bagaikan hujan petang. Masih lagi mendapat kecederaan. Saya tanya pengadilan adakah harus mendapatkan rawatan daripada pegawai perubatan yang sentiasa bersedia di tepi padang. Alhamdulillah, baiknya kita masih lagi belum tengok, kita tidak dapat melihat apa-apa kecederaan serius dialami mana pemain sepanjang hari kedua ini. Itulah yang kita mahukan sepanjang hari ini, permainan atau perlawanan yang sihat di antara semua pasukan yang bertanding. Nombor 8 naik le. Kakinya hujung, kosong. Nampak? Belum ada serangan-serangan menarik yang cuba dirancang oleh pasukan Melaka sebenarnya. Penguasaan penuh dilihat oleh Angkatan Tentera Malaysia. Mood pasukan Melaka lebih kepada mood bertahan buat ketika ini. Lihatkan aggressiveness yang dipertunjukkan oleh ATM, sentiasa mengantui bahagian midfield dan juga defend. Selagi pasukan Melaka rajin melakukan pertahanan dan berdisiplin melakukan formasi yang telah diberikan oleh head coach Hazlan bin Hamzah, selagi itulah mereka akan berjaya mempertahankan kedudukan ini. Bahaya sekali bola-bola yang dihantar masuk dalam kawasan di oleh pemain ATM. Saya kira pattern mainan Melaka lebih kepada lengah-lengahkan permainan selama yang mungkin dan akan menyerahkan kepada ATM sendiri dalam perlawanan kedua mereka nanti berapa banyak gol dia nak skor, ataupun mungkin kalau draw akan dipisahkan dengan penalty shot seperti game di antara Pahang dan juga Sarawak tadi, berpihak kepada pasukan Sarawak. Jaga gol pasukan Sarawak. Jadi wira dengan menyelamatkan penalty shot yang ketiga daripada pasukan Kelantan ataupun Pahang sebenarnya, bukan saya. Bijak mainan tahanan tunjukkan oleh Tanam Melaka. Tahu beliau sudah pun mengawal bola, mahukan pasukan lawan memberikan pressure ataupun melakukan foul.
dikemas, ditahan oleh forward Melaka. Si nombor 12 ini ialah Muhammad Faris bin Ismail, gagal mencari rakan, kembali kepada penguasaan ATM. Yang saya kira memerlukan lebih banyak body di dalam bahagian midfield dan attacking untuk membuka sedikit pertahanan pasukan Melaka yang dilihat begitu tight sekali. Ikut jadual yang telah diserahkan, selepas ini akan melibatkan perlawanan di antara PDRM menentang, kan sebenarnya lepas ATM Melaka ialah PDRM menentang Melaka. Maafkan saya, PDRM menentang Pahang. Pada peminat-peminat PDRM dan juga pasukan Pahang boleh menantikan perlawanan selepas saja ini. Diikuti dengan Sarawak menentang Johor. Menarik tu, Sarawak lawan Johor tu, siapa menang masuk quarter final. PDRM lawan Pahang tu sudah pun saya kira advantage kepada PDRM kerana PDRM sudah pun menang 2 perlawanan mereka. Sarawak lawan Johor tu nanti adalah game yang meletup. Pemenang boleh masuk quarter final dan kalah akan pulang. Selangor lawan Kelantan lebih kepada perlawanan menentukan jadual. Kita akan tunggu perlawanan seterusnya, iaitu di antara Terengganu dan juga Kuala Lumpur untuk mencari siapakah yang akan top group C nanti. Pulau Pinang dan Negeri Sembilan juga satu game menarik. Perak dan Perlis. Perak telah mara ke peringkat suku akhir saya kira. Perlis cuba mencuri peluang, mencatatkan kemenangan dalam perlawanan itu. Dan diakhiri dengan perlawanan terakhir sesi tengah hari antara pasukan ATM menentang Sabah, dengan Melaka masih lagi bertahan dalam perlawanan ini. Itulah yang menjadi kebanggaan. Jika menyokong mereka melihatkan pace ATM yang begitu laju. Mereka boleh meletakkan bola daripada kawasan defend ke striker dengan hanya 2-3 saat saja saya kira. 1-2 pas bola dah masuk dalam kawasan bahaya. 1-2 pas bola dah masuk dalam kawasan bahaya. Itulah yang dilakukan oleh ATM, tapi masih belum dapat merobek pertahanan pasukan Melaka. Go Melaka, kasih gegau, kata Zai Liza. Baik. Dan itulah yang mereka lakukan sekarang ini. Delaying the game, bertahan. Kiri. Seberapa lama yang mereka boleh untuk berada dalam kawasan ATM, saya tak tahu ataupun saya tak rasa mereka akan even dapat masuk ke dalam kawasan D pasukan ATM. Tapi itulah yang cuba mereka lakukan sekarang, delaying the game dan bertahan sebaik mungkin, menambah pemain-pemain di kawasan defensive midfielder dan juga kawasan defend. Dan ATM dilihat tidak serik-serik untuk mencipta peluang. Tolakan dalam daripada Mak Yazid Miyahya ditahan oleh pertahanan Melaka. Itulah yang lakukan karakter yang menarik saya kira Muhammad Faris bin Ismail di hujung sana. Kerja beliau hanyalah pegang bola dan berpusing-pusing tunggu berapa lama yang masa yang boleh beliau pegang selagi bola tidak bertukar tangan. Itulah mereka lakukan dengan jayanya. Nombor 7 naik atas, tepi hujung. Peluang untuk Melaka sudah pun naik ke atas beberapa pemain untuk melakukan serangan. Mana tahu daripada pemain-pemain ini boleh mencuri peluang untuk menjadikan gol. Tapi mereka tahu mereka juga perlu fit untuk turun balik ke bawah. Terus ke atas.
cari rakan di hujung. Bola telah pun sampai ke dalam kawasan Melaka. ATM melakukan serangan, melancarkan di sebelah kiri, pantas tanam Melaka turun ke bawah. Dan kali pengadil bijak. Harap main-main ATM tidak buntu untuk menjaringkan gol kerana mereka perlu lagi berhadapan dengan Sabah selepas ini. Dan siren dibunyikan, bertepuk. Pemain-pemain Melaka, mungkin itulah game plan yang telah mereka rancang menentang pasukan ATM. Dan selama 15 minit mereka bertahan. Kusut fikiran pemain ATM untuk mencari gol dan menamatkan lawanan dengan keputusan 0-0. Perlawanan terpaksa ditentukan dengan penalty shot dengan format yang diperkenalkan oleh tournament director dan juga bahagian pengadilan. Tidak mahu ada apa-apa perlawanan peringkat kumpulan yang berakhir dengan keputusan seri. Mesti ada pemenang. Dan dalam perlawanan sebentar tadi juga Sarawak dengan Pahang juga penalty shot kemenangan pihak Perlis Sarawak, dan kini kita dapat menonton penalty shot di antara Melaka dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Sungguh mendebarkan. Kebetulan pula Melaka bermain selaku pasukan host dan mereka mengambil penalty shot yang pertama melalui pemain jersey nombor 13 Dedi Ariandi bin Jumadi berhadapan dengan penjaga gol Angkatan Tentera Malaysia yang hampir tidak diuji dalam perlawanan tadi. Ke kiri, gol baik daripada Dedi Ariandi untuk Melaka 1-0. Penalti stroke, maafkan saya dan salah sebut. Penalti stroke untuk ATM. Main jersey nombor 6 ini ialah Muhammad Hafizi bin Ramli berhadapan penjaga gol Melaka ke kiri, menewaskan sekaligus Muhammad Rizwan bin Azmi. Berikutnya lah nombor 5 Muhammad Huzairi bin Muhammad Zain. Penalti stroke yang kedua untuk Melaka ke sebelah kanan, menewaskan ATM untuk gol kedua. Pasukan Melaka semakin mendebarkan bertepuk gemuruh penyokong-penyokong tuan rumah yang berada di dalam stadium meraihkan jaringan daripada Muhammad Huzairi sebentar tadi dan mengharapkan Muhammad Rizwan berjaya menangkis pukulan ini.
mengembangkan kedua-dua tangannya. Bagaimana? Cahaya dijaringkan oleh ATM melalui Muhammad Yazid bin Yahya. 2 sama. Kedudukan bersambung dan terikat. Kini jadi milik Muhammad Rashdan bin Saiful. Muhammad Rashdan ke sebelah kiri mudah, laju, langsung tidak dapat terlihat oleh penjaga gol Muhammad Razain bin Ramli daripada ATM. Dan pressure seterusnya kepada main jersey nombor 7 Muhammad Sufyan bin Marsum daripada ATM. Tenang. Muhammad Rizwan bin Azmi menuju ke posnya. Dapat diselamatkan oleh Muhammad Rizwan bin Azmi. Gemuruh stadium Bukit Serindit di Melaka ini dengan keadaan itu. Kecemerlangan Muhammad Rizwan bin Azmi disambung dalam penalti stroke untuk memberi kemenangan kedua kepada Melaka. Keputusan terakhir untuk perlawanan ini, Melaka menang melalui penalti stroke 3 berbalas 2. Sebentar saja lagi kita akan menyaksikan perlawanan kumpulan B di antara Madrid Sokan PDRM